Yang Berhormat Kapa. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua. Nak pantun sikit sebab tak ada menteri, tadi ada menteri. Tak apa. Bukan sekadar nama di pusara, Zara Khairina kematian tragis sejarah hitam institusi pendidikan. Solusi tuntas wahai penguasa negara. Soalan kapar nombor 9. Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk menjawab. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Terima kasih atas soalan daripada Yang Berhormat Kapa. Dan sememangnya Datuk Yang Timbalan Yang Di-Pertua, soalan berkenaan dengan buli ini, kita menerima banyak soalan dan saya dengan izin Datuk Timbalan Yang Di-Pertua memohon untuk menjawab bersekali 21 soalan berkaitan dengan perkara yang sama dalam sesi ini. Dan saya juga memohon sedikit tambahan masa supaya jawapannya adalah lebih lengkap. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. 21 soalan berkaitan perkara yang sama Datuk Timbalan Yang Di-Pertua pada hari ini oleh Ahli Parlimen Kapa dan juga MUA. 14 Oktober Pokok Senah, 22 Oktober Yang Berhormat Kuala Musang, Yang Berhormat Paripunta, 28 Igan, 3 hari bulan November Kulim Bandar Baru dan Jempol, 6 hari bulan November Yang Berhormat Petong, Yang Berhormat Pulai, Yang Berhormat Sabah Benam, Yang Berhormat Julau, 18 November Yang Berhormat Alostar, Yang Berhormat Pekan, 24 November Yang Berhormat Padang Rengas, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Celutong, 27 November Yang Berhormat Sri Aman, 3 Disember Yang Berhormat Ketere, Yang Berhormat Pasir Salak, dan 4 Disember Yang Berhormat Rantau Banjar. Kementerian Pendidikan Malaysia memandang serius terhadap salah laku puli yang berlaku dalam kalangan murid agar tindakan tegas, menyeluruh dan berterusan dapat diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan serta kesejahteraan murid sentiasa terpelihara. Bagi menjawab kenyataan pertama, bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kapa dan juga pantun tadi, KPM ingin menegaskan bahawa pihak kementerian sama sekali tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk salah laku buli yang berlaku di institusi pendidikan. Usaha membanteras gejala buli adalah satu usaha berpanjangan dan berterusan KPM dan memerlukan komitmen daripada kesemua pemegang taruh. KPM telah pun mempunyai mekanisme yang jelas dalam membendung gejala ini, bermula dengan Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 4 tahun 2002, pelaksanaan program Sekolah Selamat untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta kegiatan co-curriculum dapat dilaksanakan tanpa gangguan daripada mana-mana pihak. Mekanisme ini diperkuatkan lagi dengan SPI bilangan 7 tahun 2011, pelaksanaan SOP 137, iaitu berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid. Komitmen KPM dalam menangani isu ini turut diperkukuhkan lagi dengan penerbitan SPI bilangan 12 tahun 2023, pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan bawah KPM bertarikh 3 November 2023. Dan SPI ini dan serta garis panduan merupakan satu panduan lengkap berkenaan dengan kendalian salah laku buli yang berlaku. Langkah-langkah pencegahan secara komprehensif telah pun dilaksanakan oleh KPM, termasuk nombor 1, program pembentukan karakter generasi madani untuk membina karakter murid secara holistik dan menyeimbangkan dimensi intelektual, sosial dan juga spiritual. Nombor 2, pelantikan duta sosial, pembimbing rakan sebaya dan pemimpin murid di kalangan sekolah bagi meningkatkan kefahaman serta kesedaran murid daripada melakukan salah laku disiplin. Nombor 3, saringan minda sihat. Nombor 4, penghayatan hadis 40 Imam Nawawi dalam kalangan murid Islam di semua sekolah KPM. Antara langkah yang lain termasuk menubuhkan jawatankuasa khas reformasi keselamatan institusi pendidikan. Ini adalah langkah penting yang mana jawatankuasa ini menggabungkan pakar akademik, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan pelbagai pihak berkaitan seperti UNICEF, Kesatuan NUTP dan juga pihak universiti. Dan tanggungjawab jawatankuasa ini adalah untuk membincang serta membuat cadangan berkenaan penambahbaikan kepada program Sekolah Selamat. Kita melaksanakan audit keselamatan kepada sekolah di seluruh Malaysia dan setakat ini sebanyak 735 buah sekolah telah pun diaudit dari segi prosedur SOP berkenaan dengan keselamatan, pencahayaan, bilangan warden, rekod sebelum ini dan sebagainya. Lain termasuk jawatankuasa semakan semula prosedur operasi standard salah laku buli
dan seksual sedang dilaksanakan, dan pada masa yang sama juga pihak KPM akan tegas mengambil tindakan terhadap mana-mana pentadbir guru dan juga pejabat pendidikan daerah yang cuai atau gagal menguruskan aduan buli mengikut garis panduan. Pada masa yang sama, KPM juga melaksanakan lawatan mengejut spot check dengan izin oleh pengurusan tertinggi KPM, Pengarah Pendidikan Negeri pada waktu malam ke asrama bagi menilai kepatuhan SOP asrama yang ditetapkan. Seperti yang saya sebut tadi, kita menegaskan pendekatan di atas kompromi terhadap buli dan program-program intervensi seperti program bangkit pemuara dan sebagainya tetap akan diteruskan. Dan pada masa yang sama, 3 juta ringgit pada tahun 2025 juga telah pun diperuntukkan oleh KPM bagi pemasangan CCTV di 200 buah asrama pemula, dan projek pemasangan akan bermula pada 13 Oktober 2025 apabila proses perolehan telah pun selesai. Dan pada masa yang sama, kita melakukan mesyuarat pemufakatan KPM bersama PDRM. Kita memberi latihan dan kefahaman kepada pimpinan sekolah dan terkini, Datuk Yang Dipertua, bekerjasama dengan Bahawa Ewa Undang-Undang JPM bagi pelaksanaan sesi Town Hall Anti Bully #Generasi Tanpa Bully yang melibatkan kesemua negeri. Dan di sini izinkan saya juga untuk memberikan sedikit statistik. Berdasarkan data sistem sasia diri murid SSDM, kes salah laku buli yang direkodkan dalam sistem ini tahun 2023 6,528 kes, manakala bagi tahun 2024 adalah sebanyak 7,681 kes. Dan untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM sedang melaksanakan penggubalan baharu kepada peraturan-peraturan pendidikan disiplin murid di bawah Akta Pendidikan 1996 bertujuan memperkukuhkan penguatkuasaan peraturan selain daripada memberi panduan yang lebih jelas. Pada masa yang sama, KPM telah pun mengeluarkan SPI bilangan 7 2003, ini pada tahun 2003. Berkenaan dengan kuasa guru merotan murid, surat berkeliling ini memberi penegaskan kepada pihak sekolah bahawa hukuman merotan merupakan sebahagian daripada proses pendidikan dan hendaklah mematuhi tata cara pelaksanaan hukuman rotan sepenuhnya seperti yang dinyatakan dalam garis panduan dan juga SPI. Hukuman rotan dijadikan sebagai salah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah dalam menjaga disiplin murid selain daripada langkah-langkah yang lain seperti amaran lisan, seperti pengkantungan sekolah, seperti pembuangan sekolah setelah semua intervensi dilaksanakan. Usaha memerangi kes buli ini perlu ditukung oleh semua pihak secara berterusan. KPM yakin dengan kerjasama bersepadu antara warga sekolah, ibu bapa, komuniti, agensi berkenaan, gejala buli dapat ditangani dengan lebih berkesan dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan juga kondusif. Terima kasih, Datuk Timbalan Yang Dipertua. Soalan tambahan yang berhormat Kapah. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Sinarharian.com.my pada 14 Februari 2019 menyatakan tajuk kontena makmal jadi kelas di SMK Meru. Meru itu di kapal lah. 25 hari bulan 6 2025 dalam utusan, satu isu viral buli di SMK Meru ini yang melibatkan 8 orang pelajar di dalam tandas sekolah. Jadi soalan saya, ini 2019 tadi Sinar Harian. Sekarang ni 2025, Jun 2025 berlaku buli di dalam tandas sekolah yang dikatakan paling padat di Malaysia. Soalan saya, adakah kementerian mempunyai kurikulum wajib yang mendidik pelajar bagaimana nak menguruskan emosi supaya tidak menjadi buli walau apa dalam keadaan pun, sama ada sekolah ataupun di dalam rumah, dan juga bagi pihak kerajaan, apakah tindakan kerajaan nak tadi Timbalan Menteri, the last few words tadi kata kondusif, nak mewujudkan ekosistem di sekolah supaya buli ini tidak berleluasa. 40 kes buli sehari kata yang difahamkan lah. Tak betul ke tidak betul, agak tak betul. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih soalan tambahan dan juga cadangan daripada Yang Berhormat Kapah. Cuma saya tidak faham bagaimana kontainer pada laporan berkenaan dengan kontainer pada tahun 2019
boleh dikaitkan dengan laporan isu viral pada tahun 2025. Padat. Itu keyword padat. Sekolah paling padat. Yang keyword jawapan kita, soalan di hadapan kita sekarang, keyword dia adalah isu gejala buli yang akan saya jawab, yang telah pun saya jawab sebentar tadi. Walau bagaimanapun, berkenaan dengan isu kepadatan sekolah, sememangnya SMK Meru ini telah pun banyak kali kita jawab dan juga langkah-langkah telah pun akan diambil berkenaan dengan isu tersebut. Namun kita beralih balik pada isu berkenaan dengan isu buli. Tadi ada sebut berkenaan dengan sama ada anak-anak kita diajar untuk diajar dengan baik supaya tidak terlibat dalam segala gejala ini. Dalam jawapan asal saya ada sebut satu perkara yang amat penting, yang mana dalam usaha KPM kita ada melaksanakan tindakan pelantikan tutas sasia pembimbing rakan sebaya. Kita tahu bahawa anak-anak kita ini kadang-kadang apabila dia nak lapor pada cikgu, nak lapor pada guru besar pengetua, kadang-kadang mereka berasa tidak berkeinginan. Tetapi apabila tutas sasia pembimbing rakan sebaya ini dilantik, maka mereka, anak-anak kita mempunyai satu saluran yang lain selain daripada saluran-saluran aduan berkenaan dengan buli yang lain, untuk memastikan kesemua saluran itu adalah terbuka dan untuk memastikan kes-kes yang berlaku dapat disampaikan kepada KPM supaya KPM dapat mengambil satu tindakan yang sewajarnya. Pada masa yang sama, untuk makluman ahli yang berhormat Kapa, juga seperti yang saya sebut tadi, program pembentukan karakter generasi madani, pembentukan karakter ini adalah amat penting. Dan dalam kurikulum 2027 telah pun dimasukkan dalam kurikulum kita sebagai sebahagian program pembentukan karakter anak-anak kita, yang mana anak-anak kita akan didedarkan dengan kepentingan pembentukan karakter supaya selain daripada apa yang diajar dalam buku teks dan juga bilik darjah, anak-anak kita juga tak boleh dididik dari segi pembentukan sasia, pembentukan karakter dan juga pembangunan dari segi emosi. Dan apa yang penting, garis panduan 2023 yang telah pun dikeluarkan untuk menangani isu buli, kita ada nyatakan apakah salah laku buli seperti buli fizikal, buli lisan, buli bukan lisan. Pada masa yang sama kita ada tata cara pengendalian kes salah laku buli, dan dari situlah kita masuk kepada tindakan disiplin, rayuan, catat alih tata cara pengendalian dan sebagainya. Garis panduan itu adalah jelas. Dan apa yang penting, kita menyeru supaya semua anak-anak sekiranya tahu apa-apa kes buli yang berlaku, sama ada melibatkan kawan-kawan ataupun diri sendiri, lapor terus supaya pihak pendamping sekolah boleh mengambil tindakan yang segera. Dan pada masa yang sama juga ditegaskan bahawa kita juga tidak ada kompromi terhadap sekiranya ada apa-apa kecuaian dari mana-mana pihak atas pengendalian isu buli ini. Dan apabila kita sembang ataupun berhujah berkenaan dengan isu buli ini, sememangnya kita semua terkesan dan kita berasa bahawa kita bersedia untuk mendengar dan juga menambah baik dari semua aspek yang berhormat Kapa, dan kita bersama-sama dalam isu ini sebagai pemegang taruh kepada pendidikan untuk kita sama-sama menyelesaikan dan juga menangani isu ini. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Ya, Muhammad Kuala Pilah. Terima kasih, Berhormat Yang di-Pertua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada Kementerian Pendidikan di atas jawapan yang begitu komprehensif, utamanya melibatkan kes buli yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat sekarang ini. Jadi soalan saya amat berminat bila mendengar tentang jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri berkaitan dengan penggunaan CCTV dan juga warden. Jadi soalan saya, Yang Berhormat, adakah pihak Kementerian Pendidikan bersedia dari segi keuangan dalam bajet yang akan datang ini, dan seterusnya dalam memastikan jawatan warden ini dilantik secara khusus dan tetap bagi setiap sekolah yang ada asrama utamanya. Kerana kita lihat, tuan-tuan, kita lihat Yang di-Pertua, kita lihat selama ini jawatan warden ini ditanggung tugasannya oleh guru. Dan saya rasa dan pandangan saya, Kuala Pilah, ialah jikalau ianya dapat diadakan, utamanya dalam peruntukan bajet yang akan datang ini oleh KKM, saya rasa ianya amat membantu mekanisme pengendalian masalah buli di dalam Kementerian Pendidikan ini. Terima kasih. Sila, Perdana Menteri. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih
soalan tambahan cadangan daripada Yang Berhormat Kuala Pilah. Sememangnya tugasan ataupun peranan warden adalah amat penting dalam apabila kita hendak mengendalikan isu berkenaan dengan gejala buli ini. Apabila kita tengok statistik untuk 3 tahun sebelum, dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini dari tahun 2022 sampai hari ini, bagi sebelum ini, bagi sekolah yang mempunyai 50 orang murid asrama akan menerima 1 warden. Dengan penambahbaikan, bilangan warden asrama telah pun ditingkatkan sehingga menjadi 3 orang warden asrama. Dan ini telah pun menjadikan jumlah keseluruhan bilangan warden asrama bertambah dari 6,055 pada tahun 2022 kepada 10,204 orang pada tahun ini, iaitu peningkatan sebanyak 68.5%. Kita dengar berkenaan dengan cadangan untuk pelantikan sama ada warden sepenuh masa atau cadangan daripada warden dari seperti seperti yang dilaksanakan secara rintis oleh MRSM berkenaan dengan warden dilantik dari kalangan polis ataupun tentera. Pihak KPM apabila dalam isu persoalan isu soal pelantikan warden ini, Datuk Yang Dipertua, suka kami untuk nyatakan bahawa warden di sekolah-sekolah berasrama penuh kita memainkan satu peranan bukan sahaja sebagai warden ataupun penjaga semata-mata, tetapi memainkan satu peranan local parentis yang mana mereka dapat memberikan bimbingan, memberikan yang berkait rapat dengan pendidikan, disiplin dan pembentukan sasial murid-murid kita. Dan pelantikan warden di antara guru juga dapat diyakini dapat meningkatkan kepercayaan serta penerimaan dalam kalangan murid dan juga ibu bapa. Dan apa yang penting di sini, selain daripada guru dilantik sebagai warden, kita juga mendapat kelulusan untuk melantik antaranya daripada golongan-golongan AKP. Dan dengan ini kita memastikan nombor 1, warden adalah mencukupi. Nombor 2, peranan dan tanggungjawab warden itu dilaksanakan dengan baik. Dan tadi saya ada sebut dalam jawapan asal saya, spot check akan dilaksanakan terhadap sekolah-sekolah kita, biarpun sekolah harian ataupun sekolah berasrama penuh, bagi memastikan di setiap peringkat pelaksanaan itu semua pihak memainkan peranan yang sewajarnya untuk menangani isu di hadapan kita ini. Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua.